Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, saya hormati Tuan Pengerusi, saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya, sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini dapat bersama kita menunaikan solat secara berjemaah, dan kemudian sama-sama kita duduk dalam rumah Allah, kita berniat iktikaf, sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, salah satu taman daripada taman-taman syurga Allah. Alhamdulillah, Allah kurniakan nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah malam ni kita sambung kitab Riyadus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan tajuk malam ni saya akan bacakan hadis daripada tajuk yang kita baca pada minggu lalu, iaitu mendoakan mayat, bersedekah dan memuji namanya. Ada beberapa hadis lagi yang saya belum baca. Jadi untuk pertemuan sebelum ni, saya ada kongsikan berkaitan dengan pahala bacaan Al-Quran kepada si mati. Dapat kita simpulkan bahawasanya pahala Al-Quran yang kita baca dan kita sedekahkan kepada si mati ataupun arwah, pahala itu tetap sampai menurut sebahagian ulama, antaranya Imam An-Nawawi sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pahala sedekah yang kita sedekahkan untuk nama si mati. Kita wakafkan satu Al-Quran, contoh, kita letak nama arwah ibu ataupun ayah ataupun siapa-siapa je, maka pahala sedekah itu juga sampai kepada si mati, masuk dalam akaun pahala dia. Walaupun ini dah mati, orang ni dah mati, dah mati kan, dah mati dah, tapi pahala dia masih lagi boleh masuk ke dalam akaun itu. Sebab apa? Sebab kita sedekah atas nama dia, maka itu juga dibenarkan dan pahala itu juga sampai. Tak kira lah kita wakafkan apa sekalipun, kita wakafkan Al-Quran, kita wakafkan tanah, kita wakafkan kipas, kita wakafkan buku dan sebagainya, terpulang, pahala itu sampai. Dan yang ketiga, sebaik-baik amalan yang perlu kita buat untuk ibu bapa dan juga si mati adalah kita mendoakan dia. Ini adalah perbuatan ataupun amalan yang paling baik. Kita doakan dia, doakan keampunan untuknya. Ya Allah, ampunkanlah dosa dia. Biasa kita minta kepada, kita doakan ibu bapa, Allahumma ghafirli dhunubi wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa yang biasa kita baca. Itu adalah doa yang paling bagus untuk arwah si mati. Kalau belum meninggal sekalipun, doakan dia. Tak ada masalah pun. Boleh je baca doa tu untuk ibu bapa yang masih hidup. Boleh, tak ada masalah. Itu adalah doa yang paling baik dan paling bagus. Kita minta ampun untuk si mati. Minta ampun untuk si mati. Kerana apa? Kerana saya ada kongsi satu hadis, jika kita minta ampun untuk ibu bapa kita yang telah meninggal, maka dia akan diangkat darajat oleh Allah di syurga kelak. Allah akan angkat darajat ayah ataupun ibu yang kita minta ampun untuk dia. Dia akan naik darajat dia. Dia akan naik pangkat dia. Dia akan naik dia punya tingkatan. Katalah dia daripada syurga yang 3 bintang. Contoh. Saya tak tahulah syurga ada berapa bintang. 3 bintang. Ni nak bagi faham ni. Jangan ustaz kata ada 5 bintang, ada 3 bintang. Saya tak cakap macam tu. Ni contoh. Nak bagi faham. Ada syurga 3 bintang. Dia duduk dekat syurga 3 bintang. Bila anak dia minta ampun untuk dia, ya Allah ampunkanlah dosa ibu bapa aku, maka Allah akan perintahkan ibu bapa ni untuk naik ke syurga yang 5 bintang. Contohnya. Itu naik darajat tu. Jadi ibu bapa ni pun pelik. Siapa yang buat aku macam ni? Macam mana aku boleh naik pangkat? Allah pun berkata, itu adalah atas mohon ampun anak-anak kamu untuk kamu. Anak kamu mohon ampun untuk kau, maka kau akan naik pangkat, naik darajat, kata Allah. Itu kelebihan kita minta ampun untuk ibu bapa. Bukan ibu bapa saja, orang lain pun boleh, tak ada masalah. Orang lain pun boleh, kawan-kawan kita nak minta ampun untuk dia, boleh, tak ada masalah. Contoh doa yang biasa kita baca apa? Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu doa biasa kita baca. Itu doa minta ampun untuk si mati. Kalau perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu untuk minta ampun untuk si mati. Itu doa yang paling bagus. Amalan yang paling bagus untuk kita buat kepada arwah si mati. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini saya akan bacakan hadis berkaitan memuji-muji si mati. Memuji-muji mayat. Ada beberapa hadis dekat sini dan ada cerita dia. Satu hadis yang pertama daripada Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Marru bi janazatin fa asnau 'alaiha khairan." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat. Thumma marru bi ukhra fa asnau 'alaiha sharran. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat. Faqala Umar ibn al-Khattab ma wajabat. Faqala hadza asnaitum 'alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Wa hadza asnaitum 'alaihi sharran fawajabat lahun nar. Antum syuhada'ullahi fil ard. Maksudnya, pernah sekumpulan manusia mengusung jenazah di hadapan Rasulullah. Ada satu ketika itu, Nabi duduk dengan sahabat-sahabatnya, lalu sekumpulan manusia yang mengusung jenazah. Nabi tengah duduk, ada orang bawa jenazah lalu depannya. Maka bila jenazah itu lalu di hadapan sahabat dan juga Rasulullah, maka sahabat-sahabat ni pun memuji-muji si mati tu. Oh, dulu dia ni bagus, dulu dia ni rajin pergi masjid, contoh. Dulu dia ni pemurah orangnya, dulu dia ni suka tolong orang. Jenazah tu lalu, kita puji-puji dia. Maka Nabi pun berkata wajabat. Nabi sebut itu je, satu perkataan, wajabat. Kemudian lalu lagi satu kumpulan yang membawa seorang jenazah. Jenazah yang kedua, bila dia lalu di hadapan Nabi dan juga sahabat, sahabat kata, oh dulu dia ni perompak, oh dulu dia ni penyamun, oh dulu dia ni penyangak, dia ni dulu na'udzubillah teruk punya orang. Macam itulah.
Orang ramai kutuk dia, orang ramai cerita keburukan si mati. Maka kata Nabi, faqala wajabat. Wajabat tu apa? Pasti untuknya. Tuan-tuan, bila orang cerita kebaikan kepada jenazah pertama, Nabi sebut pasti. Bukan sekolah. Confirm. Confirm. Pasti untuk dia. Jenazah kedua, orang cerita keburukan tentang dia, maka Nabi pun sebut pasti untuknya. Maka Umar Al-Khattab yang ada di sebelah Nabi, dia tanya, ma wajabat? Apa yang pasti tu? Apa yang confirm tu? Maka Nabi pun bersabda, jenazah yang kalian puji itu, maka dia pasti akan masuk dalam syurga. Manakala jenazah yang kamu keji itu, maka pasti dia masuk neraka. Kata Nabi SAW. Dan Nabi kata, apa lagi kata Nabi? Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu satu hadis. Hadis yang kedua juga menceritakan perkara yang sama, cuma kali ini Umar yang sebut. Kali ini Umar yang sebut. Bila datang lalu satu kumpulan, dia bawa jenazah yang pertama, maka Umar sebut wajabat. Jenazah yang kedua lalu, Umar sebut wajabat. Maka sahabat pun bertanya, apa yang wajabat itu ya wahai Umar Amirul Mukminin? Maka Umar kata, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Umar, bila kamu sebut kebaikan si mati yang pertama ni, maka pasti untuknya syurga, seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Dan bila jenazah yang kedua kamu keji-keji dia, kamu cerita keburukan dia, maka Umar kata itu pasti neraka, seperti mana juga yang disebut oleh Nabi SAW. Dan Umar tambah dekat sini. Umar tambah. Umar kata apa? Ayyuma muslimin syahida lahu bi arba'atun bi khair adkhalahu Allahul jannah. Mana-mana orang muslim yang mana disaksikan oleh 4 orang yang memang dia ni baik. 4 orang kata dia ni baik. 4 orang je Umar kata. Lalu jenazah 4 orang sebut dia ni baik, dia ni pemurah, dia ni baik, dia ni pemurah. 4 orang je. Maka Nabi sebut dia ni confirm syurga. Adkhalahu Allahul jannah. Confirm. Maka sahabat tanya, wasalah satun? Kalau 3 Umar boleh? Tadi Umar sebut 4 orang. Kalau 3 orang je sebut, masuk syurga tak ada? Maka Umar kata wasalah satun, 3 orang pun nak masuk syurga. Sahabat pun tanya lagi, wasnan? Kalau 2? Banyak pula tanya. Mula-mula kata 4. Lepas tu tanya, kalau 3 orang je yang sebut, 3 orang pun dia masuk syurga juga, kata Umar. Kalau 2 orang yang sebut dia ni baik, 2 orang je yang sebut, maka Umar kata qala wa isnan juga, 2 orang pun dia tetap masuk syurga. Sahabat tanya lagi tak seorang? Tak berani dia tanya dah. Cukup lah tu, 2 orang okey dah tu. Summa lam nas'alhu anil wahid. Sahabat tak tanya dah, kalau seorang dia tak tanya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa pengajaran daripada 2 hadis yang saya baca tadi? Pengajaran yang paling besar ialah apabila berlaku satu kematian, maka kita sebagai orang ramai yang menyaksikan kematian itu, hendaklah kita sebut kebaikan dia. Itu pengajaran yang paling besar. Pengajaran yang paling utama, bila berlaku kematian, tolong mulut jaga sikit. Itu penting juga tu. Mulut tolong zip sikit. Kalau nak cakap, cakap tentang kebaikan sahaja, walaupun dia ni jahat, walaupun dia ni memang dikenali sebagai seorang penyangak di kampung ini, tapi bila dia meninggal, kita doakan dia. Oh, dulu dia ni adalah kebaikan yang dia buat. Macam tu pun okey lah. Sebab tu kalau kita solat jenazah,
Habis saja solat, imam akan tanya, bagaimana keadaan mayat ini? Kita akan jawab, baik. Ada tak jawab, oh jahat? Tak ada. Mana ada orang jawab jahat? Walaupun dia memang jahat, kita cakap baik juga. Itu antara salah satu cara yang kita buat sekarang ni lah, berdasarkan hadis ini. Hadisnya hadis ni, kita cerita kebaikan, baik, baik, itu pun sudah memadai. Jangan tiba-tiba ada seorang kata, oh jahat dia ni, baru lepas solat dia kata, oh jahat dia ni. Jangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun jenazah tersebut kita tahu dia ni memang perangai dia tak berapa baik, tapi kita doakan dia. Yang itu yang paling penting. Sebut je baik, oh dia ni dulu baik orangnya, walaupun tak tahu apa kebaikan yang dia buat. Kita sebut je, dia ni baik, oh dia ni memang baik, 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 semua baik. Sebab apa? Sebab Nabi sebut. Kalau orang ramai bercerita kebaikan tentang si mati, maka dia akan pasti masuk syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu kita perlu sebut kebaikan si mati. Yang ini yang kita perlu buat dan kita perlu perhatikan. Jangan sesekali bila ada berlaku kematian, kita duduk dekat tepi pokok sana, kita cerita keburukan dia. Oh dulu dia ni ada pinjam duit aku, tak bayar. Dia pergi mengumpat dekat belakang. Orang sembahyang kat sini, dia pergi mengumpat dekat belakang. Tak perlu. Tak perlu perkara tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah perkara yang kita perlu buat untuk si mati. Ada 4. Yang pertama, bacaan Al-Quran, pahala tersebut sampai. Yang kedua, sedekah. Sedekah atas nama si mati, pahala tersebut juga akan sampai. Yang ketiga, doakan dia. Doakan untuk keampunan si mati. Yang keempat, sebut perkara yang baik-baik sahaja. 4 benda. Bila berlaku kematian, 4 perkara ni kita boleh buat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya tajuk baru untuk malam ni. Sepatutnya tajuk ni malam ni. Tajuk hari ni adalah berkaitan dengan kubur. Anjuran menziarahi kubur. Dalam tajuk ni kita akan bincangkan beberapa perkara. Antaranya ziarah kubur. Ziarah kubur. Adab-adab ziarah kubur. Solat di atas kubur. Duduk atas kubur. Bila kita ziarah kubur, biasa kita duduk kan? Tuan-tuan duduk kat mana? Mana ada kerusi? Ustaz, saya duduk dekat kubur. Apa hukum dia? Kalau sempat saya cerita malam ni, kalau tak sempat minggu depan. Ada juga isu orang solat di kubur. Boleh ke perbuatan tu? Pergi kubur sebab lambat, tak sempat nak melawat, tak sempat nak ziarah masa dia kebumikan, kita pergi kubur, kita solat atas kubur. Boleh ke perbuatan itu? Kita bincangkan dalam tajuk ni. Dan juga tajuk yang paling penting adalah berkenaan dengan azab kubur. Perbincangan yang utama, azab kubur. Kenapa saya ambil tajuk azab kubur ni? Kerana ada golongan yang mana mereka tak percaya pun kewujudan azab kubur. Dia kata azab kubur ni tak ada. Ada satu grup ni, kumpulan ni, dia kata azab kubur ni tak ada. Sebab apa? Sebab azab kubur memang tidak disebut secara jelas dalam Al-Quran. Tak ada. Tak ada disebut secara jelas dalam Al-Quran berkenaan dengan azab kubur. Memang tak ada. Cuma secara umum sahaja. Itu pun tak sebut azab kubur. Yang ada adalah diceritakan dalam hadis. Cerita-cerita tentang azab kubur semua diceritakan, disebut dalam hadis. Al-Quran tak ada. Oleh itu, golongan-golongan ini dia tak percaya pada azab kubur sebab dia tak percaya hadis. Golongan siapa? Anti hadis. Dia tak percaya pada hadis, macam mana dia nak percaya ada azab kubur? Tuan-tuan, ada golongan yang tidak percaya pada azab kubur. Saya bagi contoh hadis tentang azab kubur.
Ada beberapa hadis yang diceritakan tentang azab kubur. Satu hadis yang pertama, hadis daripada Aisyah. Aisyah ni siapa? Isteri Nabi. Daripada Aisyah, Nabi pernah bersabda, inna lil qabri daghtatan. Sesungguhnya bagi kubur itu ada himpitan. Himpitan tu apa? Himpit lah. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Walau kana ahadun najian minha, naja minha Sa'ad bin Mu'az. Kalau ada seseorang yang terselamat daripada himpitan kubur, pastinya adalah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni siapa? Seorang sahabat Nabi yang meninggal, yang mana bila dia meninggal bergegar arash dan disaksikan oleh 70,000 para malaikat. Nabi kata kalau ada orang yang terlepas daripada azab kubur, himpitan kubur ni, Sa'ad bin Mu'az lah orangnya. Tuan-tuan, ulama' dia menghuraikan hadis yang tadi saya baca. Nabi kata setiap kubur itu ada himpitan dia. Kata Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, dia kata apa? Himpitan kubur itu bermaksud bila seseorang meninggal, dia akan dimasukkan ke dalam kubur dan tanah itu menjadi rindu kepada dia. Tanah rindu dekat kita ni. Kita ni asal daripada apa? Tanah. Kita masuk dalam tanah, tanah jumpa dengan tanah, dia jadi rindu. Bila dia rindu, dia peluklah sikit. Macam tu lah. Bila tanah jumpa tanah, dia rindu, dia peluk sikit. Itu kata Imam Al-Munawi. Cuma ada perbezaan himpitan itu. Ada perbezaan. Kata Imam As-Suyuti, perbezaannya bagi orang yang mukmin sejati, yang betul-betul beriman kepada Allah, himpitan tu dia akan jadi sekejap je. Dia akan jadi sekejap, tak lama. Dihimpit sekejap, dia dah lepas rindu, lepas tu dia lepas. Macam tu lah. Ini kata Imam As-Suyuti. Orang yang benar-benar beriman, dia akan dihimpit, tapi dalam masa yang sekejap je, sebagai tanda lepas rindu. Itu je. Kita dah lama tak balik kampung, mak jumpa anak mak dia peluk anak dia. Dia peluk sampai 24 jam lah. Tak ada kan? Dia lepas. Macam tu lah. Nak bagi hilang rindu, lepas tu dia lepaskan. Ini bagi orang mukmin yang benar-benar beriman. Satu. Yang kedua, orang mukmin yang buat maksiat, buat dosa. Dia beriman tapi dia banyak dosa. Yang ini dia akan dipeluk lama sikit. Lebih sikit rindu dia. Sebab apa? Sebab ada banyak dosa, jadi dia himpit lama sikit. Himpit tu macam mana? Wallahualam lah. Ada yang kata tulang bertemu dengan tulang, macam tu. Wallahualam. Tak pernah rasa lagi. Himpit. Orang mukmin yang buat dosa, yang akan dihimpit juga, tapi lebih lama berbanding orang mukmin yang sejati tadi. Dan yang ketiga, orang kafir yang tidak beriman, dia akan dihimpit selama-lamanya. Kuburnya akan jadi sempit selama-lamanya. Ini pendapat Imam As-Suyuti. Dan katanya lagi, para Nabi dan Rasul sahaja yang tidak dihimpit. Selain daripada itu, semua kena. Sahabat Nabi dan juga tuan-tuan, termasuk saya sekali. Tak ada seorang pun boleh lepas. Ustaz, saya letak besi, Ustaz. Saya bawa masuk besi siap-siap, supaya tak kena himpit. Minta maaf, kena juga. Semua kena. Tak akan terlepas. Kecuali Nabi dan Rasul. Selain daripada itu, maka semuanya akan dihimpit di dalam kubur. Cuma yang membezakan himpitan itu lama, sekejap, selama-lamanya. Itu saja. Jadi tuan-tuan boleh pilih lah. Kalau rasa nak kena peluk lama, silakan. Kalau rasa nak sekejap aja, usaha sungguh-sungguh, insya-Allah. Bila berlaku himpitan itu, selepas selesai sahaja himpitan yang pertama, maka datang dua orang malaikat.
yang dikenali sebagai malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Apa tugas dia? Tugas dia bagi soalan peperiksaan. UPKK. UPKK. Soalan peperiksaan, yang mana soalan itu dah bocor beribu-ribu tahun dulu. Tapi tak semua orang boleh jawab. Soalan itu dah bocor, jawapan pun dah ada. Tuan-tuan bawa masuk dalam kubur pun belum tentu jawab. Imam nanti bawa masuk kertas ni, selit sikit dekat kain kafan. Ini jawapan saya nanti. Dah mati pun nak meniru juga. Dah mati pun nak meniru. Tuan-tuan, soalan dia apa dia? Dalam hadis daripada Abu Hurairah, malaikat ni dia akan tanya tentang Muhammad. Siapa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Maka orang mukmin akan menjawab, huwa abdullahi wa rasuluh, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini jawapan orang mukmin. Bila malaikat Munkar Nakir tanya, siapa Muhammad? Maka orang mukmin akan jawab, oh, dia itu adalah Rasulullah, dia itu adalah Abdullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Bila orang mukmin jawab saja begitu, apa yang berlaku kepada kuburnya? Maka dalam hadis sebut, summa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una zira'an fi sab'in summa yunawwaru lahu fi. Jawab je, dapat jawab dengan betul, maka kuburnya akan diluaskan sab'una zira'an, 70 hasta. 70 hasta. 70 kali 70. 70 kali 70. Tukang gali kubur, dia gali 3 darab 7 je. Tapi kubur itu akan diluaskan 70 kali 70 hasta. Untuk seorang duduk. Luas ke tidak? Luas. Dan bukan itu saja, kuburnya akan diterangkan oleh Allah. Yunawwaru lahu fi, akan diterangkan kuburnya. Dah bagi luas, terang pula tu. Ini bagi orang yang beriman, yang boleh jawab soalan malaikat tadi. Soalan malaikat tadi. Manakala dalam hadis itu juga disebut tentang orang munafik yang tidak beriman. Maka bila ditanya kepada dia, siapa itu Muhammad? Apa jawapan dia? Jawapan dia, sami'tun nas yaqulun faqultu mislahu la adri. Orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir ni dikata apa? Muhammad. Macam pernah dengar lah. Sami'tun nas yaqulun, aku pernah dengar orang sebut-sebut nama Muhammad. Macam itulah jawapannya. Disebut dalam hadis begitu. Orang yang tak dapat jawab, dia akan jawab macam pernah dengar Muhammad. Tapi siapa jawapan dia macam tu. Dan Nabi sebut dalam hadis tu, la adri, entahlah, tak tahu. Jawapan last sekali orang kata, orang munafik ni kata tak tahu. Muhammad tu tak tahulah siapa, tapi pernah dengar. Pernah dengar, jawapan dia kurang tepat. Bukan kurang tepat, salah. Jawapan dia salah. Bila dah salah tuan-tuan, maka apa yang berlaku kepada dia? At-ta'immi alaihi, maka kubur pun akan dihimpitkan, disempitkan lagi kepada dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai bila dia sempitkan tu? Sehingga berlakunya hari kiamat. Hadis ni hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Disebut dalam hadis. Yang ini contoh azab kubur. Contoh. Orang yang beriman, dia boleh jawab soalan ni, maka dia akan selamat. Kuburnya akan diluaskan 70 kali 70 hasta. Manakala orang yang tidak dapat jawab soalan malaikat tadi, kuburnya akan dihimpit dan disempitkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, dia jelaskan lagi. Kan disebut malaikat Munkar Nakir akan datang.
Ibnu Hajar dia kata, menurut pendapat Imam At-Tabrani, dia menceritakan tentang keadaan malaikat tu. Dia bagi lebih lagi, malaikat tu rupa dia macam mana. Masya Allah. Tuan-tuan nak tahu rupa malaikat macam mana? Yang ini bukan saya pandai-pandai cerita, yang ini Imam At-Tabrani sebut. Kata Imam At-Tabrani, rupa malaikat tu, kedua-dua matanya akan keluar satu cairan tembaga. Mata dia tak ada lentik tau. Mata dia mengalir satu cairan tembaga. Tariknya seperti duri ataupun tanduk lembu yang tajam. Ini tuan-tuan tak perlu bayangkan macam mana rupa dia, dengar aja okey. Dan suaranya seperti guruh petir. Tuan-tuan, muka nakir, dia tak tanya, okey, sila jawab soalan pertama, siapa Muhammad ya? Dia tak tanya macam tu, tuan-tuan. Suara dia macam petir tau. Suara dia jerit, guruh, macam guruh petir tu. Dia tak tanya lembut-lembut, hai kawan, siapa Muhammad? Tak ada, minta maaf. Minta maaf. Sebab tu bila dia kena gertak, yang tu orang munafik, dia tak tahu, dia gelabah tau. Macam pernah dengar lah. Macam tu ialah jawapan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu contoh himpitan kubur. Ada dalam hadis disebut tentang itu. Dan juga hadis yang lain tentang Nabi bersabda, akan diutuskan untuk orang-orang kafir dalam kubur 99 ekor ular yang sangat besar. Tuan-tuan, untuk orang-orang kafir, dia akan diutuskan kepada dia 99 ekor ular yang sangat besar. Ular apa? Wallahu a'lam. Besar mana? Wallahu a'lam. Cuma kalau kita pernah tengok cerita tanah kubur contohnya, dia adalah, dia tak korek kubur, dia letak ular macam tu. Tak tahulah ular dia macam tu ke bukan. Itu contoh aja. Sebab dalam hadis sebut, orang kafir dia akan hantar kepada dia 99 ekor ular yang sangat besar. Dan ular tersebut akan gigit dan patuk dia sampai hari kiamat. Tuan-tuan, ini juga disebut dalam hadis Nabi SAW. Contoh-contoh azab kubur. Contoh hadis yang menceritakan tentang azab kubur. Sebab apa saya ceritakan? Sebab ada golongan yang tak percaya tentang azab kubur ni. Jadi bila saya cerita ni, mungkin boleh jadi keyakinan dan kita beriman kepada adanya azab kubur itu, wujudnya azab kubur, kita percaya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh itu ada beberapa cara untuk kita selamat daripada azab kubur. Ini mungkin last kot, dah bunyi dah. Ada beberapa cara yang boleh kita buat